الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات والصلاة والسلام على سيد السادات وأشرف البريات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Jabal Rahmah rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bernafas. Walhamdulillah, tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita dah berada di penghujung-penghujung Sya'ban. Allah masih bagi kita peluang hidup sampai saat ini, sementara ramai orang atau kaum muslimin yang Allah wafatkan tak sampai umurnya pada hari ini. Sementara kita Allah bagi umur yang panjang. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah kamu sangka kamu diciptakan begitu saja tanpa ada tujuan? Adakah kalian diciptakan itu sia-sia? Tak. Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzab nar. Tiada semuanya diciptakan oleh Allah sia-sia, semuanya ada tujuan. Semuanya ada tujuan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita beramal saleh untuk menambah bekal kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kerana umur kita itu singkat, sementara perjalanan kita sangat panjang. Maka orang yang ketika diberikan umur panjang lalu dia sia-siakan, maka ia akan rugi pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab umur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tak akan beranjak kaki seorang hamba sampai ia ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah. Umurnya ke mana dia gunakan? An-syababi fima ablah, masa muda ke mana dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta yang dia dapat akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapat dan ke mana engkau belanjakan. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adakah Allah perlu ibadah kita? Jawabannya la. Allah tak perlu ibadah kita. Andaikan kita semuanya derhaka kepada Allah, andaikan kita semuanya menantang Allah Subhanahu wa taala, yang itu sama sekali tak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak perlu makhluk-makhluknya. Tapi kita beribadah itu semuanya kembali untuk kita. Jadi manusia yang baik ketika umurnya panjang, diberi kesempatan bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah amal salehnya kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita buat di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat adalah suatu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Dan selawat merupakan ibadah berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain.
Ketika Allah perintahkan aqimus salah wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat, maka Allah hanya perintahkan untuk orang beriman, sementara Allah tak mendirikan solat. Ada Allah solat? Allah tak solat. Ketika Allah perintahkan wa atuz zakah, tunaikan zakat, ada Allah beri zakat? Tak. Allah tak ada kewajiban bagi zakat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman yang dah mampu untuk pergi berhaji, ada Allah tunaikan haji? Tak. Tetapi selawat berbeza. Sebelum Allah perintahkan hamba-hambanya orang beriman untuk berselawat, tapi Allah dulu yang mulakan. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah buat apa? Allah selawat kepada Nabi. Selepas tu Allah perintahkan malaikat juga selawat kepada Nabi, dan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika Allah perintahkan orang beriman, Allah perintahkan malaikat untuk selawat kepada Nabi, mereka tak bantah. Selepas itu barulah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, selawatlah kepada Nabi. Andaikan kita tak berselawat kepada Nabi, Nabi dah dijamin masuk surga. Lah apa kelebihan, apa benefit kita berselawat kepada Nabi? Berselawat kepada Nabi kembali kepada kita yang berselawat. Kata Nabi SAW, man salla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan ampunan. Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, iaitu memberikan ampunan, maghfirah, rahmatnya kepada orang yang berselawat. Tapi selawat yang betul, bukan selawat yang menyeleweng. Dan hari ini itu yang berlaku. Kononnya cintakan Nabi, kononnya merindukan Nabi, akan tetapi berselawat bukan selawat yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian kaifiat cara selawatnya pun cara selawat yang bercanggah dengan perintah Nabi SAW. Apa dia? Berselawat dengan cara beramai-ramai, lepas tu ikhtilat antara lelaki perempuan sambil joget-joget lalu diiringi dengan muzik. Andaikan Nabi SAW hidup pada hari ini, adakah Nabi cinta kepada orang tersebut? Tak. Nabi pasti akan benci kepada orang. Orang yang mengejek-ngejek selawat, iaitu selawat dengan cara ikhtilat, bercampuran antara lelaki dengan perempuan yang tak ada batas, lepas tu berjoget-joget. La ilaha illallah. Ini bukanlah cara Islam. Ini bukanlah cara Islam, tapi ini cara Yahudi untuk menyesatkan orang-orang Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasara tak akan suka kepada orang beriman, kepada engkau wahai Muhammad. Begitu juga kepada orang beriman, sampai engkau Muhammad ikuti ajaran mereka. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Mereka Yahudi Nasara, mereka berharap kalian semuanya menjadi murtad selepas beriman. Sebab apa? Sebab mereka dengki kepada kalian. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Maka caranya macam mana? Caranya mereka selewengkan ibadah. Mereka biarkan orang itu beribadah, tetapi pada masa yang sama bermaksiat ketika beribadah. Macam mana Allah akan redha kepada seseorang yang beribadah, tetapi pada masa yang sama ibadahnya diiringi dengan maksiat kepada Allah? Sama dia bersedekah, tapi duit yang diambil adalah duit hasil yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, Allah hanya terima yang baik-baik, dan Allah tak akan terima yang tak baik. Hadirin jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada
Pagi ini kita akan membincangkan tentang tajuk atau tema, iaitu peluang-peluang emas pada bulan Ramadan. Peluang-peluang emas pada bulan Ramadan. Yang kita dah sebutkan tadi, kita berada di penghujung Syakban. Kalau tak nanti malam atau esok, insya-Allah kita tarawih. Betul tak? Kalau tak nanti malam ataupun esok, kita tarawih. Maknanya kalau tak esok atau lusa, kita dah start puasa. Manusia yang bijak, manusia yang mengambil peluang-peluang baik, dan manusia yang stupid, yang bodoh adalah manusia yang melepaskan peluang-peluang baik, kerana peluang itu tak semestinya akan datang 2 atau 3 kali. Kadang peluang tu datang sekali je. Betul tak? Ada peluang tu tak semestinya selalu datang. Boleh jadi datang sekali, boleh jadi datang 2 kali, boleh jadi datang 3 kali, atau boleh jadi tak datang-datang, tak jumpa peluang tu. Jadi manusia yang bijak, dia akan mencari peluang-peluang tu, dan kalau nampak peluang tu, dia akan rebut peluang tersebut. Bukan hanya dalam bab agama, bab dunia pun orang akan buat seperti itu. Saya bagi contoh. Biasanya menjelang hari raya, seseorang peniaga melihat ada peluang baik. Apa peluangnya? Peluang untuk bisnis. Di antara bisnisnya apa? Menjelang raya apa bisnisnya? Pakaian, kue-kue, betul tak? Kue-kue raya. Itu peluang tu. Dan bagi dia, kalau orang peniaga, itu yang dicari. Ini ada peluang, kesempatan ni tak datang ni banyak kali. Hanya pada time-time tertentu. Ini ada peluang. Orang perlukan kue, maka dia stok kue banyak-banyak. Dia dijual menjelang raya. Bahkan stok tu kadang-kadang dah sebulan, 2 bulan sebelum puasa dah stok barang banyak-banyak. Betul? Tujuannya apa? Nanti dijual menjelang raya. 2 minggu, 3 minggu sebelum raya, ini laku. Begitu juga dengan kasut, slipper. Tahu kasut? Sepatu ya. Kasut, itu adalah peluang-peluang bisnis menjelang raya. Tapi manusia yang stupid, manusia yang bodoh, yang melepaskan peluang-peluang tersebut. Dia peniaga, tapi ada peluang dia tinggalkan. Apa contoh? Hari dah terang menjual, hari menjelang raya, tapi yang dijualnya bukan keperluan raya. Yang dijualnya keperluan-keperluan yang tak ada kena-mengena dengan raya. Maka kalaupun dapat, dia dapat sedikit je. Betul tak? Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, dalam bab dunia orang akan mencari peluang-peluang tersebut. Tetapi apatah lagi dalam bab akhirat. Dan kita tahu bahawa bulan Ramadan merupakan bulan syahrul ibadah. Bulan ibadah. Yang peluang hidup di bulan Ramadan belum tentu akan kita dapat pada tahun hadapan. Betul? Tahun ini pun kita tak tahu lagi. Sebab saya ramai kawan-kawan saya di Malaysia tu, pengurus-pengurus masjid, sihat walafiat. Lepas tu, nanti malam nak tarawih, tengah hari saya dapat call, Ustaz, si fulan dah meninggal, kata dia. Sihat walafiat, tertiba aja sakit dada dia, terus dia meninggal. Padahal sebelumnya sihat walafiat. Untuk Ramadan tahun ini pun belum tentu kita boleh settlekan. Apatah lagi Ramadan tahun hadapan. Andaikan Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi peluang kepada kita untuk hidup di bulan Ramadan tahun ini. Ini peluang syahrul ibadah, peluang yang sangat besar. Kerana apa? Tahun depan kita belum tentu jumpa. Yang kemudian umur kita ini singkat, umur kita ringkas. Betul tak?
Umur kita ringkas, singkat, pendek. Baina sittina wa sab'in. Antara 60 dan 70 tahun. Lebih-lebih itu sedikit lah. Kalau lebih daripada 70 tahun, ada. Tapi dah banyak kekurangan Allah berikan. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Orang yang Allah panjangkan umurnya, maka berkurang bentuk kejadiannya. Apa maksudnya? Banyak nikmat yang dah dicabut oleh Allah. Dulu mata terang, sekarang dah mula rabun. Dulu telinga peka, sekarang dah mula pekak. Kan ya kan? Dulu peka, dengar sikit dia bunyi jangkrik. Ada binatang situ. Tapi sekarang orang dah teriak di sebelah dia pun dah. Kata dia. Allah panjangkan umurnya. Berkurang kejadian. Dulu smart. Dulu bijak. Sekarang dah lelet. Tahu lelet? Menghafal yang atas, bawah hilang. Suruh baca Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun, tak jumpa simpang lakum dinukum waliyadin. Dah lelet. Loading tu lambat dah. Walaupun umur kita singkat, tetapi nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kita ini adalah orang terakhir, umat terakhir, tapi kita umat yang terdepan di hari kiamat. Maksudnya apa? Kalau kita tunggu beratur dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, rasanya lama kita tunggu. Lama tunggu. Bila lah sampai hisap kita ni? Bila sampai hisap kita? Lama. Tetapi nahnul akhirun as-sabiqun, kita yang terakhir, kita yang dibagi depan. Dihisap dulu. Kalau masuk surga dulu. Kalau masuk neraka dulu lah, kan dihisap dulu. Seronoknya masuk surga dulu, masuk neraka tunggu belakang dulu, nanti lain. Tak, kita di depan, masuk surga dulu, masuk neraka dulu. Itu resiko dia di depan. Jadi kalau nak masuk surga cepat, maka kumpulkanlah ibadah-ibadah di dunia ini. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang pertama, peluang-peluang yang pertama, iaitu ada peluang-peluang yang mungkin boleh kita dapati bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Cuma jarang di luar Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah memberikan sedekah untuk orang berbuka puasa. Memberikan sedekah untuk orang buka puasa ataupun untuk bersahur. Jemaah, kita kalau lihatkan umur kita yang singkat, ibadah kita sedikit, saya rasa tak ada peluang kita masuk surga. Betul tak? Umur 60 tahun. Kalau 60 tahun, ibadah ke 60 tahunnya? Tak. Mana yang banyak maksiat daripada ibadah kita? Banyak maksiat. Ibadah sedikit itu pun belum tentu diterima. Maksiat pasti diterima. Ya kan? Sudahlah maksiat banyak, pasti diterima. Sementara ibadah sedikit. Jadi kalau kita lihat, kita comparekanlah antara ibadah kita dengan maksiat kita, saya rasa tak akan ada di antara kita yang selamat masuk surga. Pasti akan tercampak ke dalam neraka Allah. Dan kita tak nak masuk dalam neraka Allah. Lalu macam mana? Ini ada peluang. Peluang pertama iaitu memberikan sedekah untuk orang buka puasa ataupun bersahur. Nabi SAW sabdakan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'im, atau kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'a. Bahwa kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah untuk orang buka puasa, maka dia mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau seandainya kita puasa hari itu, kita dapat satu. Bayangkan nak puasa 1 tahun, bagaimana caranya? Kumpulkan 360 orang.
360, maknanya sedekah untuk 360 kita dapat pahala untuk 1 tahun. Jadi seakan-akan kita puasa setiap hari. Kalau boleh lebih daripada itu, alhamdulillah. Jadi 1 hari kita boleh mengcover mungkin sampai 1000 orang. Ibarat 1 hari kita sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Kalau kita harapkan puasa kita sendiri, maka belum tentu kita diterima pahala puasa kita. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun cabaran atau tantangan ketika kita bersedekah itu sangat banyak, jemaah. Sangat banyak. Kita akan jumpai syaitan-syaitan. Kita akan jumpa syaitan-syaitan. Sebab syaitan ketika dikeluarkan daripada surga, dia apa? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan goda dari depan, belakang, kanan, kiri, macam-macam. Dan syaitan pertama dia akan goda untuk menghalangi seseorang untuk bersedekah. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah Subhanahu syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Bro, kau jangan banyak sedekah bro, habis duit engkau nanti. Hari nak raya ni. Isteri engkau pun perlu baju raya, anak engkau pun perlu baju raya, perlu nanti kuih raya, macam-macam keperluan raya. Engkau sedekah habis nanti. Ya'idukumul faqra. Dia menjanjikan kefakiran. Maknanya apa? Dia bisikkan orang ni, kau jangan buat ibadah, fakir kau nanti. Padahal Nabi SAW sabdakan, ma naqasat sadaqatum mimmal. Ma naqasat sadaqatum mimmal, takkan berkurang harta disebabkan sedekah. Wa ya'murukum bil fahsya, syaitan menghalangi kamu untuk berbuat baik dan menyuruh kalian untuk berbuat fahsya, keji. Apa maksud keji sini? Bakhil, kedekut. Ternyata kedekut, bakhil merupakan fahsya, perbuatan keji dalam Islam. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirah, ampunan dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan dia bukan hanya dalam bentuk dari bangsa jin, tapi juga syaitan dari bangsa manusia. Ada tak syaitan manusia? Ada. Apa dalilnya? Minal jinnati wan nas. Selalu kita baca. Entahkah ada yang tak hafal minal jinnati wan nas di sini? Minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan ke hati-hati manusia. Dari siapa? Daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Kadang syaitan itu bukan bangsa jin saja yang tak nampak. Kadang syaitan dari bangsa manusia. Yang syaitan dari bangsa manusia ini macam-macam caranya. Ini lebih susah daripada syaitan daripada bangsa jin. Kadang syaitan bangsa manusia ini bukan orang jauh. Kadang-kadang kerabat kita sendiri, kawan-kawan kita sendiri, jiran kita sendiri, macam-macam. Nanti ketika kita nak bersedekah, dia macam-macam dia buat. Pertama, dia katakan habis duit engkau nanti. Kalau tak berjaya, dia kata apa nanti? Dia berdengki kepada orang yang bersedekah. Ada jenis manusia seperti itu, jemaah. Dia dengki. Seperti mana Yahudi dan Nasara dengki. Saya katakan ayat yang sebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadam min indi anfusihim. Orang Yahudi dan Nasara menginginkan kalian murtad selepas kalian beriman. Sebab apa? Hasadam min indi anfusihim, sebab dengki. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, padahal dah jelas kebenaran untuk mereka. Mereka tahu tapi sebab dengki akhirnya mereka berusaha. Bukan mereka saja yang tak nak buat, tapi mereka berusaha menghalangi orang. Apa dengkinya? Kadang-kadang dia mengejek jemaah. Sedekah banyak dikatakan, alah engkau tu sedekah.
Engkau nak menunjuklah dia tu. Tahu nak menunjuk. Riak lah dia tu. Dia tu sedekah banyak tu, riak dia nak menunjuk kalau dia tu mampu. Dia riak dia nak kaya. Tengok syaitan buat macam mana. Kalau seandainya sedekah sedikit, diejek pula. Engkau ni memang bakhil lah, kedekut lah. Takkan ini je kau sedekah. Keluarkanlah lebih sedikit. Tengok. Sedekah sedikit salah, sedekah banyak salah. Orang seperti ini siapa jemaah? Halo, siapa ni orang seperti ini? Kan ada kan, kita buat baik, salah, buat jahat pun salah. Buat ibadah banyak, orang kata riak. Sedekah banyak, dikata riak, menunjuk. Tapi kalau buat maksiat, tak boleh ni, tempat ni kawasan maksiat, ini kena diusir daripada tempat ni. Nanti turun balak, dia pula yang macam hero. So, apa yang dia nak sebenarnya ni? Orang seperti ni, apa status dia? Statusnya syaitan. Orang seperti ini adalah orang munafik yang sebenarnya mereka nak kita semuanya kafir. Kita jauh daripada Allah tapi berpura-pura baik. Tahu dari mana? Ada dalil? Ada. Disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Apa katanya? Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafik, ketika Allah menceritakan orang-orang munafik, apa yang mereka buat? Ketika para sahabat-sahabat yang banyak bersedekah, dia katakan apa? Ini menunjuk ni. Ini ni dia tahu sangat duitnya banyak, menunjuk. Sehingga mereka fitnah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni kan banyak sedekah dia. Uthman bin Affan banyak sedekah dia. Dan Uthman bin Affan pandai mencari celah-celah peluang-peluang. Okey jemaah, ada satu kisah. Madinah itu negeri yang kering kerontang. Yang pendapatan air itu hanya daripada perigi. Tahu perigi? Sumur. Hanya dari itu saja. Walaupun kering macam tu pun dari sumur. Tapi tak mencukupi lah. Zaman dulu itu je. Kalau jemaah nak pergi ke Taif, dari Mekah ke Taif, nanti di jalan tu akan banyak tu perigi mati tak pakai lagi. Tapi itu sebenarnya dulu perigi, sumur dulu. Pernah tengok? Tak pernah? Mudah-mudahan Allah bagi rezeki insya-Allah pergi umrah insya-Allah. Jemaah dikasihi oleh Allah. Jadi pendapatan mereka dari air mereka daripada air perigi lah. Akhirnya ternyata musim panas, air kurang, ternyata peluang ini diambil oleh orang Yahudi. Peluang ini diambil oleh orang Yahudi, kemudian kebetulan orang Yahudi itu punya perigi dan airnya banyak dan dijual dengan harga tinggi sehingga ramai kaum muslimin yang susah tak mampu beli air. Dan sedekah terbaik adalah sedekah air. Dan Nabi SAW menjanjikan siapa yang mampu memberikan sedekah, memberikan minum kepada kaum muslimin, Allah berikan dia pahala yang besar dan diberikan air minum daripada telaga Kautsar yang apabila dia minum sampai bila-bila tak akan rasa dahaga, tak akan rasa haus. Peluang ini diambil oleh Uthman bin Affan. Macam mana caranya? Dia datang jumpa orang Yahudi tadi. Bro Yahud. Bro Yahudi lah ya. Bro Yahud, engkau kan ada perigi ni. Aku beli macam mana? Tak boleh. Aku naikkan harganya. Tak boleh. Aku naikkan harganya. Tak boleh. Orang Yahudi ni dah terang orang yang tamak akan uang. Betul tak? Orang Yahudi tamak duit tak? Jemaah tamak duit tak? Kita suka duit tak? Suka. Yahudi suka duit juga. Sama tak kita dengan Yahudi? Takut juga. Takut pula nak jawab. Yahudi ni orang yang tamak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku.
Kamu akan jumpai oleh hai Muhammad mereka iaitu Yahudi itu ahrasan nasi ala hayah. Mereka manusia yang paling tamak dengan urusan dunia ni. Ketika melihat duit banyak, tergoyah juga iman si Yahud. Akhirnya apa yang dibuat oleh Yahudi? Okeylah aku jual, tapi separuh ya. Macam mana separuh? Takkan air dipotong seperti mana pepatah air dicincang takkan putus. Cie. Ya kan? Air dicincang tak putus. Air dipotong mana putus? Perigi dipotong mana boleh? So macam mana dibuat bergilir hari. Hari ini lana yaum walakumul yaum. Hari ini untuk kami, hari esok untuk engkau. Kebetulan hari ini setuju dibeli oleh Uthman bin Affan. Hari ini giliran untuk Uthman bin Affan. Hari ini dipanggil seluruh kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, kaum muslimin, kaum muslimin. Ambil air pergi ni sebanyak-banyaknya. Simpan tadah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada yang kekurangan air. Weh kaum muslimin, ambillah. Free. Oh dia ambil semuanya. Penuh satu rumah. Esok untuk Yahudi satu hari. Yahudi jual dengan harga normal price. Tak ada yang beli. Dibagi kurang, juga orang tak beli. Bahkan sampai ada orang muslimin yang ngejek orang Yahudi. Dulu kan susah, air sedikit. Sekarang air banyak tu, ambil uduk dah. Kata dia. Kau jual mahal kan? Sekarang ni air aku banyak tengok. Aku gunakan ni. Aku tak takut kurang air. Ada air aku. Yahudi panas kan? Esok giliran Uthman bin Affan. Pas gila Uthman bin Affan pun buat yang sama juga. Ambil semua banyak-banyak. Akhirnya umat Islam ketika itu tak ada kekurangan air. So macam mana? Hari keempat giliran Yahudi dijual dengan di bawah normal price. Di bawah harga biasa. Tak ada orang beli. Bagi kurang tak beli. Sampai seminggu dah bankrupt. Ketika seminggu bankrupt, akhirnya macam mana? Kesempatan lah Uthman bin Affan. Kau nak jual penuh ke? Kalau tak, kau bankrupt, jual. Pakailah terus ke? Okey, aku jual. Jual lah harga tinggi. Aku jual tak mampu, aku nak tinggi. Aku nak bagi ni harga murah ni. Kalau kau nak, boleh ambil. Pertama harga tinggi, yang kedua harga sedikit. Daripada rugi, jual je. Akhirnya perigi itu jadi hak milik 100% Uthman bin Affan dan disedekahkan. Dan kawasan itu namanya sekarang menjadi Bir Uthman. Bir Uthman. Jadi jemaah kalau pergi umrah, ada nama satu kawasan Bir Uthman. Bir Uthman tu tak jauh daripada Masjid Qiblatain. Contoh ni Masjid Qiblatain, kan ada Indomaret di sana kan? Itu Bir Uthman kawasan tu. Indomaret depan ni kan? Tu jauh. Jaraknya lah lebih kurang. Atau jauh sikit lah. Itu jaraknya dari Masjid Qiblatain. Jauh-jauh sikit lah. Dari sini ke Pasar Uka, jauh sikit lah. Itu je lah. Tapi masih boleh jalan kaki. Itu kawasan Bir Uthman. Tengok, ambil peluang. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, ini pun tak lepas daripada celaan orang munafik. Dicelalah orang munafik. Uthman ni nak menunjuk kaya lah ni. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat. Dia cela orang mukmin yang suka bersedekah. Ya kan? Dia cela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Kalau orang miskin yang sedekahnya orang mungkin kalau tempat kita mampu sedekah sampai 2-3 juta. Yang dia disebab tak mampu, sedekahlah dalam 3,000, 4,000 rupiah. Itu mampu dia. Itu pun dipandang oleh Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat baik. Sedekah yang kecil itu pun diganjarkan oleh Allah. Dan itu yang mampu. Itu pun tak lepas daripada celaan orang munafik. Faskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka mencela orang mukmin, maka Allah cela mereka. Walahum azabun alim. Ini firman Allah.
mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi jemaah kalau jumpa kerabat-kerabat, kawan-kawan, jiran-jiran yang punya perangai seperti ini, nasihati dia sebab dia akan terancam dengan azab yang pedih. Azab yang pedih itu maksudnya apa tu? Neraka. Dan orang masuk neraka ini dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Maknanya dia dah buat dosa besar. Dia dah bermaksiat yang sangat bahaya. Semua orang tak kena. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, kalau ada orang semua benda tak kena. Orang sedekah salah, orang kedekut salah, orang sedekah sedikit salah, semua benda dia tak kena. Maknanya ada yang hati yang rosak. Begitu juga dengan kita jemaah. Kalau kita melihat orang ni semua tak betul ya. Ni salah. Bermakna ada yang tak kena, tak betul dalam hati kita. Itu yang perlu kita perbetulkan. Kan hari ini ada macam tu kan. Kadang-kadang bukan jauh jemaah. Kadang jiran sendiri, kerabat sendiri, kawan sendiri. Yang buat seperti itu. Semua benda tak kena. Kita buat baik, salah. Kita buat tak baik pun juga salah. Yang dia biasanya orang seperti ini, dialah yang teruk. Dia sendiri pun malas bersedekah. Kalaupun sedekah sekali-sekali, dia akan timbul ujub. Tengok aku mampu sedekah. Sebab jemaah, untuk menghilangkan riak, iaitu dengan istiqamah. Kita tahu riak adalah kesyirikan kecil. Dan untuk menghilangkan riak adalah dengan istiqamah. Jemaah tak pernah datang ke masjid. Sekali datang ke masjid, seakan-akan satu kampung tengok jemaah. Perasan tak? Jemaah duduk jauh lah. Contoh, dekat Indomaret tu duduk. Nak datang ke sini. Tak pernah datang pun pengajian. Sekali datang, rasa-rasa setiap orang yang lalu tu, tahu kita nak datang ke sini. Tengok orang tengok kita. Tetapi kalau kita dah biasa buat, maka sifat itu akan hilang. Riak itu akan hilang dengan sendirinya. Cuma yang kita bentengi adalah bab ujub itu saja. Kalau riak akan hilang. InsyaAllah riak akan hilang. Jadi ubat daripada riak adalah dengan istiqamah. Jemaah tak pernah pegang Quran. Di bulan Ramadan baru pegang Quran. Sekali pegang Quran seakan-akan satu masjid tengok jemaah. Perasaan je. Orang tak tengok pun kita pegang Quran. Orang tak pandang pun, orang tak fokus pun kita tengah baca Quran. Orang tengok gitu je. Tapi kita rasa macam satu masjid tengok kita. Sebab apa? Sebab jarang pegang, jarang baca Quran. Kalau selalu, insya-Allah dia akan hilang. Jadi begitu jemaah, untuk menghilangkan riak, iaitu dengan istiqamah. Kalau seandainya timbul rasa riak, sedekah terus. Riak lagi, sedekah terus. Jangan berhenti. Kerana apabila kita berhenti, maka nanti akan timbul riak. Kalau terus menerus nanti akan timbul ujub. Yes, akan timbul ujub. Akan timbul ujub. Ketika kita banyak ibadah, syaitan pun buat cara yang lain. Akan timbul ujub dia. Akan timbul ujub. Tengok engkau ni memang hebat. Orang lain tak buat pun engkau sendiri yang mampu buat. Hebatlah engkau. Tengok. Syaitan tak mampu dari satu kanan, dia buat dari jalan yang kedua, jalan ketiga. Maka kita hanya mampu berusaha memohon kepada Allah supaya Allah jaga hati kita. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang bencikan ketika kita bersedekah tu, apa dia? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun, di dalam surah At-Taubah. Ada di antara mereka yang mengejek engkau. Mengejek engkau masalah sedekah juga. Ternyata dia berharap diberi. Fa in u'tu minha radu, kalau diberi dia suka, dia senyum. Baiknya. Tapi kalau tak diberi, dia mulalah menfitnah. Jadi sebenarnya dia nak diberi. Ada tak orang macam tu? Sebenarnya dia nak, cuma dia tak dapat. Kita bagi, lepas tu dia baik sama kita. Hari ini jemaah, ada orang yang suka menfitnah Saudi Arabia.
Saudi Arabia ni, macam tu, macam ni. Semua. Tiba-tiba utusan Saudi Arabia bagi macam-macam. Kurma sekian ton, kemudian duit untuk buka puasa, Quran, mushaf. Lalu dia katakan, Masya Allah, Raja Saudi ini karim, pemurah. Video semalam dia masih mencela lagi. Sekarang diberi, baru dia katakan karim. Ternyata orang seperti ini orang munafik. Dia benci dengan Saudi ketika Saudi bagi dia, baru dia tersenyum. Ketika Saudi tak bagi dia, dia tuduh macam-macam dengan Saudi. Ada tak orang macam ni? Yang buat itu bukan orang biasa. Kadang orang yang buat itu bergelar doktor. Orang yang buat seperti itu orang punya tokoh-tokoh agama. Benci dia dengan Saudi sebab dia tak dibagi oleh Saudi. Nah. Sama juga ada satu, Masya Allah, Tabarakallah, pengumpulan dana di Kuwait. Suatu pengumpulan dana di Kuwait. Namanya Ihya'ut Turath. Ihya'ut Turath. Menghidupkan harta pusaka. Maksud menghidupkan harta pusaka supaya harta pusaka ni tak mati, sedekah ni tak mati, dibagikan ke seluruh dunia. Di Asia ada, di Afrika ada, di Eropah ada, semuanya dibagi. Yang ini ada segelintir ustaz marah-marah, hati-hati itu duit syubhat, hati-hati duit syubhat. Masa dibagi, tak apa, dia kawan kita, kata dia. Jadi ternyata selama ini dia benci dengan orang penerima Ihya'ut Turath kerana dia tak dapat. Ketika dia dapat, baru dia tersenyum, lalu dikatakan itu pun geng kita. Tengok. Ada tak orang macam tu? Saya dulu pernah jemaah, masa saya kecil-kecil, ada segelintir para ustaz-ustaz yang melarang seseorang untuk dekat dengan Ihya'ut Turath. Hati-hati, Ihya'ut Turath ni macam ni. Saya tak faham lah. Masa tu kecil lagi. Lama kelamaan jumpa dengan orang penanggung jawab dia. Saya tanya, kenapa orang benci sangat dengan Ihya'ut Turath? Dikatakan duit ni syubhat, ini. Apa kata dia dengan simple? Sebab dia belum dapat, kata dia. Dah dapat nanti dia senyap tu. Kalau tak percaya, tunggulah sekejap lagi. Ternyata dengan berjalannya hari, esok-esoknya memang kebetulan dia dapat. Dia bangun masjid, duit full dari Ihya'ut Turath. Lalu dia selalu puji Ihya'ut Turath. Pelik. Dulu dia marah dengan Ihya'ut Turath, sekarang dia suka. Ternyata beginilah dah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ternyata. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Orang munafik dia cela. Siapa dia cela? Nabi dia cela. Ya Rasulullah, engkau dicela oleh orang munafik sebab dia tak dapat. Tetapi kalau dah dapat, barulah dia suka dengan Nabi SAW. Jadi orang-orang seperti orang-orang munafik adalah orang-orang syaitan, jemaah. Orang-orang syaitan. Jadi jangan dengarkan sangat cakap orang-orang seperti ini. Kita akan bertanggungjawab dengan amalan kita. Kita bertanggungjawab dengan ucapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tak menanggung dosa orang lain. Kita hanya menanggung dosa kita. Wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Orang kafir kadang-kadang ketika dia perintahkan, dia suruh orang beriman, wahai orang beriman, ikutilah jalan kami, kami tanggung dosa engkau. Tak, mereka dusta. Mereka menanggung dosa mereka dan engkau menanggung dosa engkau. Jadi ketika kita bersedekah, jangan takut kalau ada orang mengejek kita. Jangan takut. Pasti ada. Nabi sendiri pun diejek, apatah lagi kita. So kadang-kadang kita malu nak bersedekah. Banyak takut, banyak tak mampu, sedikit malu. So macam mana mungkin kalau ada pihak-pihak pengurus masjid buat satu tabung. Yang tabung itu isinya adalah sumbangan untuk iftar, buka puasa dan sahur. Buka tabung, jadi andaikan ada orang susah yang tak mampu sedekah banyak, dia boleh sedekah sedikit tanpa diketahui oleh orang lain. Adakah dia dapat pahala? Yes. Wallahu sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat apa yang dibuat oleh
oleh orang tersebut. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu juga yang saya bagi tahu kepada jemaah, ketika kita bersedekah jangan sampai melampau. Akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri pun perlu bantuan. Sampai melampau. Semuanya dibagi. Sampai-sampai nanti tak ada bekal untuk raya kita sendiri. Lala sekali kita berharap ada orang lain yang bantu kita. Ini tak boleh jemaah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang di antara ibadur rahman, kalau dia berinfak, bersedekah, dia tak melampau dan juga tak kedekut, dan itu dia buat di antara keduanya. Maknanya tawassut. Maknanya pertengahan, tak melampau dan juga tak kedekut. Dan kemudian juga yang perlu diingatkan, panitia penjaga yang menguruskan buka puasa jangan menjadi bos. Jangan seakan-akan dia pemilik uang itu. Sehingga ketika ada orang minta lebih sedikit buka puasa, dia pula yang muka ketat. Boleh faham tak? Contohlah, satu orang 1, 2, 3, 4, 5. Dia dapat 5. Terkadang jemaah, saya tak nafikan bahawa kaum muslimin ini ekonominya tak sama. Ada orang yang miskin tapi dia tak menampakkan kemiskinan dia. Dan inilah sebenarnya yang perlu diperhatikan. Jangan kita ingat kata Nabi SAW, orang yang miskin itu bukan orang yang minta seketul 2 ketul daging atau seketul 2 ketul potong roti lepas tu ditolak. Bukan itu. Kita lihat mungkin orang yang berdiri di traffic light, di lampu merah, dia minta-minta. Itu bukan orang miskin jemaah. Kadang-kadang pendapatannya lebih banyak daripada jemaah. Percaya tak? Kalau tak percaya boleh buat. Kalau tak banyak dapat nanti. Tapi kena mendaftar lah. Dia itu ada bosnya tu. Minta-minta tu ada setoran dia. Ada. Banyak. Saya dah cuba tengok lah. Kejap dapat 2,000. Kejap dapat 3,000. Dapat 5,000, 1,000. Wes. Dalam satu lampu merah tu je boleh tak pernah kurang. Pasti aja dapat 2,000, 2,000 dalam 1 jam berapa? 1 hari berapa? Ini jemaah yang pergi pagi balik petang belum tentu dapat gaji sebesar tu. Saya pernah waktu di Mekah, di Madinah tak banyak. Di Mekah itu ada orang yang tukang minta-minta jemaah. Saya tengok je, saya duduk dengan kawan kan. Saya duduk, tengok kawan tu peminta-minta tu berapa dia dapatnya. Kita tunggu dalam setengah jam duduk sini. Ada orang bagi 5 rial, ada bagi 1 rial. Saya kira-kira, bro, tengok tu. Dalam setengah jam ya, dia dah dapat 100 rial lebih tahu. Yang saya kira, yang saya nampak, yang tak nampak tak tahu lagi. Yang saya lihat dari itu 100. Kadang-kadang daripada kita jadi talib mahasiswa, bagus juga jadi pengemis ni juga. Tak gua-gua dengan kawan kan. Bagus juga daripada kerja jadi pegawai ke apa. Besar juga jadi peminta ni. Dan itu bukan orang miskin jemaah. Itu bukan orang miskin. Yang miskin ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban. Orang yang mereka sebenarnya, mereka ni tak meminta-minta kepada manusia, tetapi mereka menjaga muruah. Jadi di bulan Ramadan kadang-kadang ada segelintir orang kesempatan untuk apa? Untuk dapat makan free sebab memang dia tak mampu. Dia dapat makan di masjid tapi keluarganya di rumah dalam keadaan lapar. Si bapa ni apa yang diingatkan, yang difikir bukan macam mana aku kenyang, tak, dia fikir macam mana istriku di rumah ya, macam mana anakku di rumah, dia belum makan lagi macam mana. Itu yang dia fikirkan jemaah. Itu yang dia fikirkan. Kita tengok dia senyum, padahal dalam hati dia menangis. Kita boleh buang-buang makanan. Kita boleh makan banyak-banyak, buang-buang makanan, bazir makanan, campak ke tong sampah. Tapi ramai kaum muslimin yang mati kelaparan. Dan ini kadang-kadang kita tak ambil tahu. Ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan disoal oleh Allah. Jangan sampai buang makanan jemaah. Jangan sampai buang makanan. Makan apa yang kita perlukan. Kalau kita cukup standardnya satu pinggan, jangan bagi lebih lepas tu buang. Ramai orang yang mati kelaparan. Yang dia tak cakap. Dia tak cakap dan kita tak ambil tahu. Kadang-kadang dia jiran kita sendiri. Kadang rumahnya 2-3 dari rumah kita.
Lepas tu kita kadang-kadang dia lepas makan, yang difikirkan dalam pikiran dia, istriku belum makan, belum buka puasa. Dalam buka puasa pun dia dapat sedikit. Dia risau. Dia nampak sebenarnya risau. Jadi dia berharap ini ada makanan buka puasa di masjid. Dia ambil, berharap boleh dibawa ke rumah. Tapi segelintir panitia merasa dirinya bos. Lalu disuruh, bro, jangan kau ambil, letak. Jangan mencuri. Bukan mencuri, itu duit umat. Bagi saja, bagi. Jangan merasa kita yang punya harta tu. Duit tu disumbangkan, biarkan. Orang yang menyumbang tu dah dapat pahala. Kita sebagai panitia, kita bagi-bagi. Kalau lebih, bagi je. Ini kadang-kadang sebab gelintir panitia, dia kumpul banyak-banyak. Nanti lepas tarawih apa? Bazir, buang juga. Jadi bagi je. Jadi orang miskin tu sebenarnya dicari. Jangan tunggu datang orang miskin pada kita. Orang miskin tak semuanya yang suka minta-minta. Dia menjaga muru'ah. Itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu kita perhatikan jemaah. Saya paling marah, paling benci. Bukan hanya kepada orang. Anak saya sendiri pun ketika buang nasi sikit je saya marah. Ramai orang mati kelaparan. Mati kelaparan. Kasihan mereka. Jadi sebagai panitia saya harap ubah manhaj, metodnya sikit. Jangan sampai kita merasa jadi bosi. Merasa jadi bos. Lepas tu kedekut kepada kaum muslimin. Dan kalau boleh apabila panitia tu banyak dapat makanan dan mungkin yang buka puasa di masjid sedikit, maka panitia ni kena perhatikan mana jiran-jiran yang miskin, datang ambil duit makanan yang di masjid tu, datang ke rumah dia, ketuk ni untuk buka puasa hari ini. Ini buka puasa hari ini. Seperti itu cara jemaah. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita buka puasa jemaah, memang itu bukan duit kita. Itu duit umat yang disedekahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kalian akan disoal. Nikmat yang ada pada diri kita itu akan disoal oleh Allah. Dari mana, min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana kau dapat duit dan ke mana kau belanjakan, akan disoal oleh Allah. Dan kita yang dapat makan free, kebetulan makan free, dapat buka puasa di masjid, dapat buka puasa di satu tempat, jangan bazir makanan. Kononnya kita dapat free. Kan itu masalah dia. Cuba perhatikan, ini hampir setiap masjid. Dia makan separuh, buang. Makan separuh, potong separuh. Ni contoh ni, gigit, buang. Tak sedap. Makan. Sebab apa? Free. Andaikan itu dibeli dengan duit kita, duit sendiri, pasti dia takkan buat macam tu. Kebetulan free, lepas tu dibuat macam tu. Andaikan ada orang yang bersedekah tu melihat apa yang kita buat, berkecil hati tak dia? Berkecil hati dia. Kadang-kadang orang yang bersedekah tu bukan orang mampu. Dia orang yang susah, dia sendiri pun susah. Tapi dia nak dapat pahala, akhirnya dia sedekah. Ketika dia sedekah ke masjid dan ternyata orang yang di masjid buka puasa dengan cara pembaziran. Dalam hati dia bercakap, jemaah, di rumah aku pun tak dapat sesedap ini. Aku simpan duit sikit-sikit untuk dapat pahala. Lepas tu dia dapat makan, dia buang-buang. Kadang dia tak cakap, tapi dalam hati dia bercakap, jemaah. Kena jaga hati orang seperti ini. Dan ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan sampai buang makanan. Jangan sampai bazir makanan. Dan kita sebagai pengurus, sebagai kaum muslimin, perhatikan orang jiran-jiran kita. Perhatikan jiran-jiran kita. Memang ada segelintir kadang jiran kita yang membuat kita za'lan. Yang membuat kita tak suka. Membuat kita asyik marah je, emosi dengan dia. Sebab mungkin dia suka menyombongkan harta dia. Padahal dia tak sekaya kita pun. Tapi nak berusaha nampakkan kaya dia. Memang ada jenis macam seperti itu. Tapi ada juga jiran-jiran yang baik. Yang kadang-kadang dia susah tapi dia tak nampakkan susahnya pada kita. Itu yang perlu kita cari. Terutama di bulan Ramadan. Cari mereka. Cari mereka, sumbangkan kepada mereka. InsyaAllah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah takkan sia-siakan amalan soleh kita. Allah pandang, dan insyaAllah amalan kecil wa tahsabu hayyinan.
wa huwa indallahi azim. Boleh jadi sesuatu itu kamu pandang remeh, ternyata itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya paling tak suka dengan seperti itu. Ada kadang-kadang segelintir ustaz pun macam itu juga. Segelintir ustaz dia kata apa? Wahai jemaah, kita ni hidup qanaah. Kita hidup qanaah. Tahu qanaah? Kita hidup qanaah je. Seakan-akan dia menyuruh jemaah ni pasrah je. Susah-susahlah, tawakal je. Sementara dia hidup mewah. Dan segelintir ustaz tak ambil tahu benda ni. Kadang-kadang jemaah, ustaznya suruh jemaah qanaah, ustaznya hidup mewah. Dan ustaznya tak nak berbagi dengan orang lain. Dan kadang-kadang ketika ustaznya nak berbagi pada orang lain, memang akan ada hentaman dari orang lain. Ada orang kata, ini dah menunjuk. Tak, biarkan saja orang yang bercakap. Biarkan saja orang yang hina kita. Tetapi Allah tak akan pernah hinakan amalan salih kita. Allah akan berikan ganjaran yang besar. Ma naqasat sadaqatum mimmal. Bahawa harta tak akan berkurang dengan sedekah. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebenarnya banyak nih jemaah. Kalau saya bincangkan semua banyak. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, jangan sampai kita suka sedekah namun hutang kita tak bayar. Itu jadi masalahnya. Ada orang suka sedekah tapi hutang tak bayar. Hutang tu bukan pinjam uang orang saja. Kadang-kadang gaji karyawan, gaji pekerja kita tak bayar on time. Tambah lagi yang menjadi bos, yang menjadi majikan. Perhatikan anak-anak buah kita. Perhatikan karyawan kita. Batulul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda gaji adalah suatu perbuatan zalim. Ittaqu zulma fa inna zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kamu dalam perbuatan zalim kerana kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doa orang terzalimi. Jemaah, ketika kita menjadi karyawan, menjadi bos, menjadi majikan, kita tak nak isteri anak kita dalam keadaan kelaparan, kesusahan. Maka karyawan-karyawan kita pun sama juga. Dia punya isteri, punya anak yang perlu apa? Yang perlu memberikan nafkah. Sehingga ketika kita tangguhkan, kasihan dia, terpaksa dia meminjam sana, meminjam sini. Kasihan mereka yang minjam sana, pinjam sini. Sementara hari menjelang raya, dah puasa, perlu dana, lepas tu menjelang raya, kita tangguhkan gaji-gaji mereka. Namun kalau bersedekah, kita pula yang banyak. Bersedekah banyak, tapi hutang pada orang ditangguhkan. Ini pun juga akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jemaah dikasihi oleh Allah. Jadi peluang besar yang saya sebutkan tadi, di antara peluang emas, di antaranya sebenarnya banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu, insya-Allah sampai pukul 10 tak habis lagi. Sebab kejap lagi saya nak pergi ada tabligh akbar untuk muslimat, untuk akhwat di Pasir Putih. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu, tentu tak akan habis. Namun peluang emas yang saya sebutkan satu ini, jika kita amalkan pun, insya-Allah itu sangat bertuah kita. Apa tadi? Bersedekah untuk orang buka puasa, untuk orang bersahur, dan yang jadi panitia jangan kedekut pula dalam membagi. Dan kalau ada orang yang nak bawa balik, bagi saja dia bawa balik. Yang penting janganlah melampau. Jangan bawa balik. Kalau dia bawa balik hanya 1-2 bungkus, itu normal lagi. Boleh jadi nanti dia nak sambung selepas tarawih. Tapi kalau dia bawa satu beg plastik sebesar ni, dia bawa semua, itu baru tak normal. Nak bawa apa? Bawa banyak. Boleh jadi dia nak jual ke nak apa kan? Itu. Tapi kalau hanya 1, 2 atau 3, itu hal biasa. Jangan kedekut. Dan orang miskin, jangan tunggu mereka datang pada kita. Cari mereka. Sebab apa tadi? Sebab kadang tak semua orang miskin itu yang mahu meminta-minta. Kadang-kadang dia tahan emosi dia tahan muruah dia, akhirnya dia tak meminta-minta. Kemudian bagi kita yang dapat buka puasa free, tolong ambil
berpada-pada. Jangan ambil dengan banyak-banyak, lepas tu potong sikit buang, potong sikit buang. Ingat bahawa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Kita tak nak kalau ada orang kita sedekah, lepas tu duit sedekah kita diselewengkan, maka orang lain pun macam tu juga. Ketika dia sedekah, dia lihat kita makan, insya-Allah dia akan happy. Namun ketika kita makan namun kita bazirkan, pasti hati mereka berkecil. Dan kemudian jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengejek kita ketika kita bersedekah, banyak diejek, sedikit diejek, jangan ambil hati. Fa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada mereka. Biasanya ini adalah orang munafik, orang yang hasad, dan biarkan saja mereka bercakap. Dia akan bertanggungjawab dengan apa yang mereka buat, dan kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Itu sajalah yang boleh saya kongsikan pagi ini. Kalau ada soalan, saya beri peluang 5 minit. Kalau tak, saya tutup. Tak ada? Okey. Ini sebenarnya bukanlah perkara yang asing kita dengar kajian tadi, tapi hanya sedikit motivasi, meluruskan metod-metod atau manhaj atau cara yang mungkin salah, dan memberikan motivasi untuk semangat beribadah, untuk bersedekah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya bertemu di dunia, tapi Allah pertemukan kita semuanya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang betul datang dari Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.